Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Al-Mishkatul Masabih, bab Adabul Khala', disiplin berkenaan dengan bilik air, disiplin masuk bilik air. Hadis yang kita akan bincang pada malam ini adalah hadis yang ke-26, muka surat 191. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala' qala ghufranak. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila keluar dari bilik air, baginda sallallahu alaihi wasallam akan berkata, yakni berdoa, aku memohon keampunan engkau. Ghufranak dengan erti aku pohon ataupun aku memohon keampunan dari sisi engkau. Istighfar iaitu memohon keampunan oleh Nabi SAW setelah keluar bilik air mungkin mempunyai beberapa maksud. Mungkin sekali kita fikirlah, keluar bilik air, bila buang air, tak tahulah, kita kata kalau dalam konteks dulu mana mungkin tak ambil wuduk lagi. Kalau kita sekarang ni kita ambil wuduk dah dalam bilik air tu, tak apalah, ada wuduk ada wuduk ataupun tidak ada wuduk, tetapi apa kemunasabahannya selepas keluar bilik air sebut ghufranak, aku mohon keampunan kepada engkau. Apa kemunasabahan tu? Tu maknanya kalau tanya kita ni, kalau kita lah, kalau kita nak berdoa, mungkin kita tidak doa gitu, tiba-tiba Nabi doa begitu. Dan riwayat ni riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, dan ulama kata hak ni paling sahih dalam bab doa bila keluar daripada bilik air. Baik, istighfar iaitu memohon keampunan oleh Nabi SAW setelah keluar bilik air, mungkin ada beberapa maksud. Antara yang disebut oleh ulama ialah baginda sallallahu alaihi wasallam beristighfar kerana tidak berzikir atau mengingati Allah ketika berada di dalamnya. Tu. Jadi ada pendapat pertama sebut sebab dalam bilik air nak berzikir tak boleh. Cuma dia kata tidak boleh ingat pada Tuhan tu, kebanyakan ulama kata boleh. Boleh ingat pada Allah ketika berada dalam bilik air tu, dan boleh berdoa pun dalam hati. Itu memang disebut begitu oleh ulama. Mungkin bagi setengah orang yang sakit ketika buang air itu dia rasa sakit, dia boleh berdoa. Dia boleh berdoa ketika dia sedang buang air itu. Bagi orang yang ada masalah lah, masalah nak kencing sakit, nak buang air besar sakit, dia boleh berdoa pada waktu itu pun, tetapi dalam hati. Kalau sebut, ulama kata tak boleh haram sebut dengan secara berlafaz pada lidah itu. Tak apalah. Jadi bagi pendapat pertama, dia kata kerana seolah-olah Nabi nak minta ampun kepada Allah kerana dia tidak dapat berzikir semasa berada dalam bilik air, kerana tidak sesuai. Walaupun kita tahu bukan kesalahan pun, tetapi sebagai untuk menyatakan dari segi adab tu. Sebab Nabi dia ingat kepada Allah sama-sama, sentiasa ingat kepada Allah. Itu yang pertama. Baik. Sedangkan terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, juga bersumberkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengingati Allah dalam semua keadaan. Tidak berzikir dalam keadaan tersebut dikira sebagai satu kekurangan dan kesalahan yang perlu memohon keampunan kerananya. Itu ada kata begitulah.
Jadi sebenarnya ni kalau nak kira lebih mengikut pandangan ramai ulama, kalau kita nak ambil pandangan pertama ni, kerana tidak boleh sebut pada lidah zikir itu. Sebab kalau ingat dalam hati, hak tu memang boleh, semua ulama kata boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga sebahagian ulama yang berpendapat bahawa Nabi SAW beristighfar bila keluar daripada bilik air lah, kita terjemah gitu mudah. Mana kalau berada di pada pasir pun, makna bila sesak dia punya qada hajat, sesak istinja, bacalah doa tu. Bila sudah kita kata sudah dalam keadaan tidak menutup aurat, selesailah kita kira, maka dia bolehlah kata ghufranak. Baik. Jadi sebahagian lain berpendapat bahawa Nabi SAW beristighfar kerana merasa cuai dalam mensyukuri nikmat Allah, bermula dari makan sehingga keluar najis tersebut. Ini kerana menahannya merupakan punca kesakitan, dan keluarnya adalah nikmat sehingga kesihatan tidak akan sempurna tanpanya. Nak ayatnya boleh buang air dengan selesa ni satu nikmat lah. Nikmat tu, makan keluar, itu satu nikmat besar tu. Kalau makan tiba-tiba tak keluar, minum air tidak keluar melalui air kencing, itu satu penyakit berat tu. Sanggup habis harta tu nak suruh keluar air kencing. Terpaksa letak tiup, kita kata susah lah, kena bawa beg bagi orang yang kena prostat, kita kata tak. Tu bahayalah. Jadi kita ni tiba-tibanya kita ni mudah saja, patutlah kita beristighfar pun. Begitu sekali Allah beri kesihatan pada kita, tiba-tiba buat dosa, baik, kena istighfar. Rupanya boleh buang air ni nikmat besar, bukan kecil. Jangan kita ingat nasi biryani yang nikmat besar, boleh makan sedap, menambah nak dalam keadaan harta banyak, buat berniaga berjaya. Kita ingat itu saja nikmat Allah, itu tidak dinafikan. Tetapi ada lagi perkara lain yang zahirnya nampak kotor, tetapi keperluan besar manusia. Apa dia? Buang air. Buang air ni, biasa tengok orang tak boleh nak kencing. Saya pernah pergi ziarah orang tak boleh kencing. Oh dahsyat. Dia kata sakit, tak boleh nak ayak ke orang, dia kata. Tak keluar, nak kencing tak keluar, bekok perut ni, dia kata. Akhir sekali terpaksa pergi ke tu, masuk dia punya tiup itu. Itu satu. Jadi munasabah lah. Bila Allah beri kita sihat ni, kita kata ghufran. Maknanya boleh ingat Tuhan situ tu. Makna kalau orang terdidik dengan cara Nabi ni, keluar bilik air pun boleh menjadi tazkirah dah pada dia. Tambah-tambah dengan dalam keadaan faham, kata ghufranak, tak apalah kan? Kata Ibnul Qayyim, manusia sebelum buang air tubuh menjadi berat. Ini kata Ibnul Qayyim, manusia ni sebelum dia buang air tu tubuh dia terasa berat. Tak kira lah air besar ke air kecil, kalau kita kata tak. Begitu juga ruh dan hati boleh menjadi berat kerananya. Bila keluar dari bilik air, tubuh menjadi ringan, lalu hati juga mesti menjadi ringan dengan istighfar itu. Dari sudut tu, mana mensyukur, tanda syukur lah tu. Istighfar tu tanda syukur kepada Allah SWT. Kayak kita ni bila sakit duk, sakit duk. Saya pernah tengok ni, kita pergi, kita buat haji pergi ke Mina tu kan, orang terberok ketika duk beratur tu, terberok. Biasa kita tengok, tak boleh nak gorengnya ramah kan, tak pandai bila air tu, kira dia buat zone dia dah tu, manyuk dah bila air tu. Tapi ada ketikanya buang nafuk tu, enggak orang sana dia tak kira dah, dia tak kira dah, kira dia ya. Tai beratur tu kat kena kiu ke mana pun, terberok kawan ni. Tu dah tu. Hak tu kita kata malu ya, tapi sehat tubuh tu. Ni hak tak boleh nak buat ni, tak boleh nak buat. Terpaksa melalui proses, kita kata menggunakan khidmat doktor, kena masuk tiup dan sebagainya, kena makan obat pun tak tahu lagi. Cuba bayangkanlah. Patutlah kita kata ghufranak pun, bersyukur nikmat besar tu. Jadi Ibn Qayyim kata sebenarnya kalau dalam keadaan kalau tak boleh buang air tu, doa itu kan, otak pun tak ada nak mikir molek tu, sumbat otak. Hati pun jadi susah habis, bukan sekadar fizikal sahaja jadi sumbat, jadi tertekan, tapi minda pun tak boleh nak mikir molek. Boleh kau nak baca kitab tanya doa gitu? Tak boleh. Dia terganggu habis. Maknanya besar tu nikmat boleh buang air tu. Patutlah kata ghufranak. Gitu. Tak apalah. Mengikut Maulana Anwar Shah Al-Kashmiri, Maulana Anwar Shah Al-Kashmiri, dia menukilkan daripada Sibawih ni tokoh bahasa Arab. Sibawih ni tokoh bahasa Arab. Kalau di Kelantan dulu ada Sibawih di Kelantan, nama Haji Ali Pula Pisang. Ni biasa nah ni.
Orang panggil Sibawih hazal zaman. Sibawih zaman dia tu. Bisa sungguh nahu, ingat dah lepas tu masalah nahu. Dia kata ghufranak. Ni kita nak tinjau dari sudut bahasa sebab dia ringkas sangat ni. Ghufranak. Kalau nak terjemah sekadar bahasa Arab secara harfiah, keampunan engkau, itu ghufranak. Itu saja maksud dia. Kalau dari segi bahasa, ghufranak, keampunan engkau. Baik, kata Sibawih, ghufranak ni diterjemah dengan makna aku memohon keampunanmu. Bermakna bukan kufranak. Bukan kufranak. Maknanya lawan kepada kufran. Ghufranak lawan kepada kufranak. Karena kufranak erti aku engkar kepada engkau. Jadi nak ayatnya kita tu, ghufranak ni, nak ayatnya kita ni mohon keampunan Allah SWT untuk kita taat. Selepas ni taat tak sidah, saat ni buang air, Allah jelit buang air, dia panggil lawah molek buang air. Lepas ni tak sidah, akan taat sepenuhnya kepada Allah, tak sidah deraka pada Allah. Seolah-olah gitu maksud dia. Apa kita tak minta apa tak si buat sama tu. Buat apa tu? Selesa molek buang air saat ni. Sebab ada setengah orang lain tu kena pergi hospital nak buang air, kena makan obat sama. Makan kok mulut tak ada, kena masuk kok, kita kata kok punggung tu. Dahsyat tu. Hak tu dia tak boleh berterusan, dia boleh rosak sistem tubuh tu. Jadi kau gitu, ghufranak, minta apa ya Tuhan, tak si buat sama ada dosa. Bila-bila buat dosa pun engkau beri kemudahan juga pada kami nak buang air pun selesa. Itu nikmat besar. Lawan dia kufranak, iaitu aku mengingkarimu. Oleh itu ghufranak juga boleh diguna untuk makna syukranak. Ghufranak mengikut Sibawih boleh juga dengan makna syukranak, yakni aku bersyukur kepada engkau apa? Selesa molek buang air tadi. Tanah pun bersih, kita pun boleh lawah, kita kata lawah molek. Tu dengan makna maknanya kata-kata ghufran ni sama ada kita terjemah dengan erti mohon keampunan kepada Allah, dia juga boleh diterjemah sebagai pernyataan syukur kepada Allah. Gitu maksud yang disebut oleh Sibawih. Jadi bacaan tersebut bila keluar dari bilik air adalah dengan maksud aku bersyukur kepadamu lah. Ini kalau mengikut kata-kata Sibawih, hak bahagia kedua tu. Hak bahagia kedua tu. Jadi mudah sangat sebenarnya. Kita kata aloh pendeknya dah. Buat orang kita ni dia tak kena semua kalau pendek-pendek gitu. Dia nak cari hak panjang, dak baca tu. Walaupun pendek pun tak apa. Sebab hak tu daripada Nabi SAW. Baik. Hadis yang ke-27 an Abi Hurairah qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza atal khala ataituhu bima'in fi taurin aw rakwah fastanja thumma masaha yadah 'ala al-ard thumma ataituhu bi ina'in akhar fatawadda. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ingin buang air, aku membawakan untuknya air di dalam taur bekas tembaga ataupun rakwah bekas yang diperbuat daripada kulit. Lalu baginda beristinja. Beristinja ni maknanya kita kata basuh lah. Dengan air, istinja sini dengan air maksud di sini. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyapu tangannya ke tanah. Selepas itu aku bawakan bekas yang lain. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berwudu. Jadi hadis ni sebenarnya dia ada kelainan sikit makna lah daripada hadis sebelum ni. Selepas Nabi istinja guna air, Nabi sapu tangan dia. Nabi buat gini, Nabi buat gini, Nabi buat gitu. Nabi gosok tangan dia tu di padang pasir tu, di pasir tu ataupun di tanah lah. Apa hikmah Nabi buat gitu? Baik, cuba kita tengoklah di sini. Ni secara ringkas di sini dia sebut ni. Menggosok tangan di atas tanah adalah dengan maksud membersihkan tangan dengan lebih bersih. Nabi SAW menyebutkan bahawa tanah merupakan salah satu bahan pencuci bagi umatnya. Sebagaimana Nabi sebut, waju'ilat liyal ardu masajida wa tahura. Dan dijadikan untukku tanah sebagai tempat sujud. Dan juga bahan bercuci berkali-kali. Kalau kita jumlah berkali-kali pun boleh situ. Sebab tahura ni dia ada makna mubalaghah. Dia ada makna proses penyucian tu boleh berlaku berkali-kali. Sebagai alat cuci untuk berkali-kali. Boleh juga begitu. Dibawa ke tak apalah, jadi makna je. Lepas tu bagaimana kita nak ikut ni? Hak ni kita bincang dah dalam Sunan Nasa'i ni. Dalam kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram pun ada sebut. Nabi buat gitu, hikmahnya apa? Apakah Nabi buat gitu semua? Tak.
Minta maaf lah saya nak sebut ni pandangan ulama, sebab dia najis kita ni, dia bau najis ni melekat lama, bau pada tangan dia, bergantung pada makanan juga. Sebab ada setengah-setengah, kita sendiri lah pengalaman kita buang air kan, kadang-kadang tak bau sangat, kadang-kadang bau. Jadi mungkin sebab apakah Nabi buat gini sama? Tak. Kalau ni semata-mata nak hilang bau, kadang-kadang basuh mu, dia kita kena ingatlah zaman Nabi bila dia guna air tidak semewah kita guna air. Dia guna air boleh jadi tak banyak sangat. Jadi kemungkinan dalam keadaan tertentu hilang dah bau, tapi ada ketikanya keadaan tertentu dia bau tu kuat. Jadi tujuan apa? Nak hilangkan bau. Maknanya dia buat mas tu boleh jadi dia buat gini. Bila nak ambil wuduk tu dia basuh semula. Buat gitu tu supaya hilang. Sebab tanah ni pasir ke asal tanah lah tu. Dia boleh menghilangkan bau tu. Gitu. Ataupun kita upah, sebab mengikut ulama al-ard ni bukan bermakna tanah ni saja, boleh juga apa yang berada atas tanah pun boleh makna dia. Kita ambil daun-daun kayu ke kita upah gitu, dia hilang bau. Tujuannya nak suruh hilang bau tu lah. Nak ayatnya naknya bersih. Jadi kalau zaman kita lah ni lebih tercapai maksud ni dengan ada sabun, ada bahan-bahan lain lah. Dah khusus basuh tangan, khusus bukan sekali lah bau sedap pula tu. Dah macam-macam. Jadi perkara tu tercapai lagi maksud yang dikehendaki oleh Nabi ni zaman kita lah ni, dengan ada bahan-bahan pencuci yang diproses itu. Lebih bersifat menanggal, menghilangkan bau tu. Jadi maknanya boleh pahala jugalah kita guna, boleh pahala tu. Kalau nak cari tanah, cari mana kalau nak pakai zahir gitu. Kena tubik keluar lah, enggak nak cari tanah, payah juga tempat kita ni. Enggak tanah tempat kita ni, kena tanah liat pula kan ada. Itu bukan maksud gitu. Cuma zaman dulu gitulah, kalau duduk daripada pasir kat tanah tu lah hilang baunya. Itu maksud dia nya. Jadi maqasid daripada hadis ni Nabi buat gitu ke apa dia? Bersih. Kau ingat bersih ni kalau hilang dah air pun, kalau bau ada lagi maknanya ada masalah lagi tu. Ada masalah lagi. Baik, dibawakan bekas yang lain untuk berwuduk bukan bermakna tidak boleh menggunakan lebihan air istinja untuk berwuduk, atau bekas sama yang digunakan untuk istinja. Sebaliknya, digunakan air dari bekas yang lain kerana kehabisan air di dalam bekas pertama atau airnya tidak mencukupi. Sebagian ulama berkata disimpulkan daripada hadis ini bahawa digalakkan bekas air untuk istinja berlainan dengan bekas untuk air wuduk. Jadi hadis ni mengikut setengah ulama, dia kata hak lebih aula, lebih molek lah. Kalau air, walaupun air kita guna satu bekas tu, kita gunalah air tu untuk beristinja, tiba-tiba ada lagi baki air itu, memang mengikut ulama dia kata boleh kita ambil wuduk tu air tu. Sebab air tu bukan air najis tu, air lebih. Tapi berdasar pada hadis ni ada setengah ulama kata hak lebih aula, lebih bagus, lebih molek, lebih mustahak lah kita ambil air lain lah, bekas lain. Ke mana pun khilah lah, situ ikut lah. Kita lah ni tak terima masalah mana kini sebab guna paip, air tu melalui paip tak terima masalah. Tapi mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu kalau kita tak tahu ni mungkin teragak-agak lah. Kalau kita pegang pendapat kata kita nak ambil pendapat lebih baik, tak kita nak guna air lain, mungkin setengah-setengah tempat tanya tak ada air, susah juga tu. Enggak, kita di Kelantan ni acak tak ada air, setengah tempat bertahun dah tak ada air. Tak suruh marah lama sebut tu, muka gitu sungguh. Kita pun pening juga. Jadi nak macam kalau kita tak tahu masalah ni, berat juga tu. Air banyak tu yang ada, kita pergi pendapat tak boleh. Nak cari air lain kan kena tubik pula kan, payahlah tak. Jadi itulah hikmah kebaikan dia bila kita tahu di segi khilaf ulama ni. Maknanya perkara ni dia untuk kemudahan kita lah, kemudahan kita. Baik, sunnah hadis yang ke-28 ni, Anil Hakam Ibn Sufyan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda wa nadaha farjah. Daripada Al-Hakam bin Sufyan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing kemudian berwuduk dan dia merenjiskan kemaluannya. Cuba perhati molek ini boleh jadi kita pun jadi tak faham. Syarah tu dia ada buat ni. Nabi kencing. Mana kemudian dia basuhlah kencing tu. Kita kata ni nampak lepas kencing ni ambil wuduk lalu ni. Dia kena faham lah. Tak kena ayat 20 hadis, tak kena ayat pula ni, faham-faham sendiri lah. Mana selepas dia kencing sesat dia istinja tu, dia pun ambil wuduk. Hak kita agak sepatutnya kalau nak pening lepas tu dia renjis pada kemaluan dia tu.
Kemaluan tu pada kemaluan direct ke ataupun pada kain yang berada di atas kemaluan tu. Cuba kita tengok sini. Ni pun kita bincang dah dari Sunan Nasa'i dulu ni. Bincang dah ni. Maksud merenjiskan kemaluan ialah merenjiskan kain. Tu. Atau pakaian di sekitar kemaluan dengan sedikit air untuk menghilangkan was-was dan untuk mengajarkan umatnya. Maknanya ialah jika seseorang merasa was-was sama ada air kencing masih keluar atau tidak selepas membasuhnya atau selepas wuduk, maka dengan renjisan tersebut jika dia mendapati basahan pada kainnya itu, hendaklah dia merasakan bahawa basahan itu berpunca dari air yang direnjiskan olehnya. Tetapi berlainan dengan orang yang berpenyakit kencing sentiasa keluar dan yakin tentangnya, untuknya hukum yang berbeza seperti hukum orang yang mengalami istihadah. Perbahasan tentang waswas secara ringkas terdapat dalam buku yang kedua, bab waswas. Dia gini maksudnya. Nabi buat gini ni sebenarnya sebab kita bila kita istibrak, bila kita kencing, kita istibrak, mana yakin dah lah mana air kencing sudah keluar sepenuhnya daripada saluran kencing itu. Dah kita pun sudah istibrak. Kadang-kadang istibrak tak padan dengan berdahan. Turun apa ni kita kata macam kita pumping lah kita kata. Turun naik gitu supaya keluar habis. Yakin. Ambil wuduk dah. Selepas selesai tu kita pun tutup aurat molek lah. Mari berasa lagi. Rasa supaya keluar. Tapi tak yakin. Kalau hak tu sebenarnya, kalau pendapat Allah, kita boleh semaya gitu. Sebab hak tu kira syaitan, gangguan syaitan. Kalau tak yakin, tak yakin, kita yang tahu je. Kadang-kadang siapa perlu Nabi kata nak rawat penyakit rasuah ni, kamu ambil air, kamu renjis pada pakaian kamu ni. Di tempat kemaluan tu lah. Di bahagian. Supaya bila kamu tengok tu, hak berasa tadi, kecil tadi, hak tu tak ayak kita renjis nak buat, nak lawan syaitan. Sebab kalau kita was-was situ, lepas ni was-was pula. Tetapi kalau seorang itu yakin dengan sebab dia sakit, tu dia ke istihadah, dia semaya. Kalau mengikut ulama kan, mana dia semaya gitu tak apa, biar keluar pun. Ataupun dia letak kain ke pada kemaluan, tak kira lelaki ke perempuan ke. Lepas tu kalau keluar juga, dia boleh semaya untuk satu waktu kalau mengikut ulama lah. Lepas tu bila masuk waktu lain, dia buat gitu pula. Itu satu pandangan. Satu pandangan lagi, dia jamak suri. Jamak suri ni maknanya ni bagi orang yang penyakit biasa ni kita kata. Penyakit biasa ni dia hukum supaya istihadah lah. Dia semaya di awal waktu untuk satu waktu, di akhir waktu untuk satu waktu, dia semaya di awal waktu untuk waktu yang lain. Misalnya dia semaya zuhur dekat nak masuk waktu asar. Selepas tu orang masuk tu dia semaya lalu untuk waktu asar. Maya zuhur di akhir waktu zuhur, maya asar di awal waktu asar. Tu dia panggil jamak suri, bukan jamak hakiki. Ni bagi orang yang bermasalah. Dan hak ni sangat bagus untuk orang hak duduk di hospital, hak sakit. Sangat bagus kaedah ni. Dan ulama terimalah satu jalan penyelesaian. Bukan hakikat jamak yang sebenarnya. Tetapi zahir, suri itu zahir dia tu nampak serupa dengan jamak. Hakikat ni tidak. Nak ayatnya semaya ni tak boleh tinggal kukuk mana pun. Tak suruh ayat lagi ada akal tak boleh tinggal semaya. Hak tu Nabi nak sebut. Sebab orang yang was-was ni tidak terganggu ibadat dia. Memang terganggu. Bahkan dia mari dalam semaya sudah. Kadang-kadang takut dan jadi tu imam, takut dosa. Apa was-was? Takut. Sebab kita menanggung semua dosa satu masjid ni. Padahal tak ada apa-apa pun syaitan ganggu. Sebab tu setengah-setengah dalam kitab, kalau syaitan kata, nampak keluar sikit air kecil, biar hari ni memang nak suruh keluar pun. Kata gitu. Nak lawan syaitan. Dia lagi tidak yakin, dia kira jadi. Kecuali yakin, tu bik sungguh, tu tak boleh lah. Genjih betul ada apa tu. Ni kalau was-was. Kita tak sepakat. Tetapi sebelum timbul was-was tu, kita telah mengikut tata cara istinja yang betul, mengikut tata cara taharah yang betul, mengikut syarak, baru boleh pakai kaedah ni. Kalau tidak tak boleh. Ni dia tidak istibrak, lepas tu timbul was-was. Tu silap, tu tak boleh tu. Istibrak ni wajib lah. Buat gitu kita tekan urat tu, kita buat tekan urat, ataupun kalau dalam kitab sebut kalau peringkat orang tu berusia sikit, molek kalau dia bangun duduk 2-3 kali, ataupun dia buat macam rokok gitu ke. Sebab pengalaman ulama-ulama kita kadang-kadang seorang itu bila dia, kalau kita kata nak tua ustaz, nak pumping lagu mana, nak buat payah juga, nak buat tu macam ketuk ketampi gitu tu. Dia boleh buat cara rokok, dia berdiri, dia rokok, dia buat gitu pun boleh keluar air kecing. Kalau ada lagi sakit baki air kecing di saluran kita kata kemaluan tu, boleh buat itu. Salah satu itu bentuk istibrak. Selepas buat semua tu kira-kira betul dah kita buat tu, ambil wuduk dah, mari pula lepas tu bila sembahyang tu tak kira. Itu tak kira. Selagi tidak yakin, kira dak. Makna kira sudah taharah dengan sempurna kita.
Kira gitu ya. Baik, seterusnya hadis yang ke-29 ni, hadis yang ke-29, an Hakimah binti Umaymah binti Ruqayqah an ummiha annaha qalat kana lin-nabi sallallahu alaihi wasallam qadahum min 'idan tahta saririh yabulu fihi bil-lail. Daripada Hukaimah binti Umaymah binti Ruqayqah, daripada ibunya, yakni daripada Umaymah lah. Mana Hukaimah dia riwayat hadis daripada ibu dia bernama Umaymah. Ruqayqah tu datuk nenek dia. Kata dia Nabi SAW, ni Hukaimah ni sahabiah lah ni. Apa ni anak kepada sahabiah Umaymah itu. Umaymah kata Nabi SAW ada bekas daripada kayu ud di bawah kaki dia. Kayu ud. Mana bekas macam jeluk kecil lah, kita beseng kecil. Hak tu dia dibuat daripada kayu ud tu, kayu sejenis kayu. Dia letak di bawah kaki dia. Kalau dalam syarah hadis, hak ni diguna untuk kencing lah. Untuk malam tu mudah, bila kencing tak perlu keluar rumah, tak perlu pergi luar lah. Untuk mudah, supaya kita lah ingat dia buat bekas khusus dah bagi orang yang sakit ataupun kencing acak kan. Kadang-kadang dia letak tu di bawah katil dia, mudah nak kencing. Dia buat khusus lah dengan besi, kita dengan logam itu. Ni dengan kayu. Dia letak di bawah katil dia. Baginda SAW kencing di dalamnya pada waktu malam bila rasa nak kencing. Hak ni setengah ulama sebut ni Nabi ni di akhir usia ni, ketika Nabi pun sudah terganggu dah sikit kesihatan dia. Kalau kita perhatikan hadis Nabi ni, ada perabot juga apa kita juga. Ada katil, ada kita kata kursi, ada di rumah Nabi. Sofa lah kita kata sesuai dengan zaman dia. Ada meja makan, ada. Bukan kata kosong tu duduk mana zuhud ni tak apa pakai katil zuhud ni. Boleh katil hak molek mana katil molek pun tak apa. Perabot tu boleh, tidak jadi masalah. Tidaklah kata hak tu dunia tu. No, dunia tak boleh pakai. Ada. Banyak, bukan hadis ni saja, hadis lain pada sebut Nabi ada katil. Saya sebut tu bukan apa, tidak sebab kita pun dengar lah. Berlaku depan saya sendiri. Kita pergi rumah dia, dia tak ada sofa, duduk sela gitu. Kita tak ada masalah pun. Dia kata kita duduk gini lah, kita ikut cara Nabi, tak payah guna kursi. Dia kata gitu. Saya kata tak kena dia muka cik itu. Kadang baca hadis ada kursi rumah Nabi, ada duduk itu. Tu Jadi kita nak sandar kepada Nabi ni biar betul lah, biar tepat. Bila kita nak sandar pada Nabi ni kena tepat. Tak apalah. Zahir hadis ni bercanggah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad yang baik, dengan sanad yang jayyid. Ni cuba tengok. Ana Abdullah bin Yazid yuhaddithu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yanqa' baul fi tis fil bait fa innal malaikah la yanqa' baulun fi tistin fil bait fa innal malaikah la tadkhulu baitan fihi baulun yanqa'. Daripada Abdullah bin Yazid, beliau menceritakan daripada Nabi SAW sabdanya, janganlah terendam lama air kencing. Yanqa' baulun tu jadi fa'il pada yanqa'. Janganlah terendam lama air kencing di dalam bekas di rumah, kerana malaikat tidak memasuki rumah yang terdapat air kencing yang diletak lama dalam rumah tu. Sebab bila kencing dia letak tu, pagi besok mungkin dia buat mana air kencing tu akan ada. Sebab air kencing ni najis kan. Hadis ni kira-kiranya zahir hadis ni maknanya tak boleh lah. Nabi juga sebut ni, tiba-tiba dia buat gitu. Sebab apa? Sebab tak molek lah letak simpan najis lama gitu. Di bawah katil, atas tu kita tidur, jadi tak sesuai. Kira-kira gitu. Nampak bercanggah hadis yang ke-29 ni dengan hadis riwayat daripada Abdullah bin Yazid tu. Zahir ni nampak bercanggah. Lagu mana tu? Jawapannya ialah boleh jadi yang dimaksudkan dengan berendam ialah terbiar lama dalam bekas. Ia tidak berlaku pada bekas yang kebiasaan tidak terbiar lama. Al-Mughaltai, dia tulis kutu apa? Al-Mughaltai berkata boleh jadi baginda sallallahu alaihi wasallam maksudkan banyak najis di rumah berlainan dengan bekas seperti mangkuk, kerana ia tidak akan menyebabkan najis di tempat yang lain. Dia maksud Nabi sebut gitu tu takut jadi kotor lah kawasan rumah tu.
Tu air kencing tu kira najis. Lepas tu kita kena ingat juga, ada juga dalam ulama sebut ini, kayu ni, walaupun kita kata air kencing tu, dia beza. Kalau air kencing yang berada dalam bekas logam, dia kalau lama dia kebang. Tapi ni tidak. Kayu ni tidak ni. Kayu ni dia macam menyebabkan jadi kurang, jadi bau tu. Tu. Dia kayu-kayu tertentu lah. Misalnya kalau dalam saya baca tu, setengah-setengah kayu tu ada juga sebut yang kira-kiranya Nabi dia mudah, lebih cepat. Asir tu maknanya kita kata perahan anggur itu, bila kita masuk dalam kayu ataupun ada beberapa jenis kayu lain, dia mudah bertukar daripada air perahan anggur, dia bertukar jadi arak lebih cepat. Tindak balas kayu tu. Ni pun maknanya kayu ni boleh jadi dia tidak bau mana lah. Jadi tidak bau mana, ada pengaruh, ada kesan juga. Tak apalah dari sudut tu. Sebab tu dia sebut kayu, hikmat kayu tu. Padahal zaman Nabi sudah ada dah bekas logam ni. Tu. Cumanya di sini ni dia maksudnya begini ni betul lah apa yang disebut dalam syarah ni, secara ringkasnya begitulah. Tapi ada juga setengah ulama sebut Nabi buat gini tu supaya jangan jadikan kebiasaan. Hak ni berlaku pada Nabi ni ketika Nabi sakit. Bukan ketika Nabi segar, sepanjang masa gitu tidak juga. Boleh. Gitu. Ada juga ulama sebut hak ni terendah ni lama selama mana? Tak jelas. Sebab apa tu Nabi ni bangun waktu malam ni, bukan kata bila nak tidur kecil malam tu, kira-kiranya malam tu lepas berlalu dah. Maknanya mungkin dia bangun selepas tu nak tahajud ke, dia buat lah. Maknanya sekejap itu, sejam dua gitu ya. Bukan kata ketika nak tidur kencing lepas tu letak dah tu sampai pagi esok. Dak, ni tidur lepas tu dia bangun tengah malam lah. Maknanya sekejap saja. Jadi benda ni kukuk mana pun dia tidak bercanggahnya. Jadi larangan itu dia dalam keadaan tertentu. Jangan maknanya Nabi nak sebut dalam apa ni kita kata riwayat daripada Abdullah bin Yazid, jangan duk sifat tak terkalu najis tu. Buat selalulah hak tu amalek dia. Hak tu amalek dia. Cuma hak Nabi sebut ni bagi orang sakit, kira orang sakit ke lain cara pengurusan dia. Kita pergi tempat orang sakit lah kan. Duk situ belakang tu tempat najis tu. Iyalah kalau kita kata boleh buat selalu tak apalah, kukuk mana pun kita kata dengan tisu dengan gapo tu ke tak. Sebab tu sebelah ni tak apalah. Sebab apa, tisu pun ada tisu jenis tak bau, dia ada tisu basah, dia tu sendiri bau sedap dah. Nabi nak ayatnya bahawa penjaga kebersihan tu. Tu nak ayatnya. Enggak zaman tu gitu ya lah. Dia gini kita kena faham begini. Katakanlah bekas tu dah, dia nak kita tahu. Nak kita tahu mana? Sebab kita tak apalah, ada singki boleh jadi, lepas tu boleh kita jiruh dengan air lalu. Kalau buang air dalam bekas pun terus boleh tahu, boleh buang selalu dalam bilik air. Hak ni kalau nak buang kena tubik pergi luar. Jadi hak tu sebenarnya tak saya tubik tu lah, sebab waktu tengah malam tu waktu agak bahaya lah. Orang lain duduk tidur belakang, tiba-tiba nak kita tahu luar tu mana nak kita tahu? Mesti jauh. Kalau tak saya mau, kau tidak hati mengel lah kita kata. Apa kau gitulah kita kena faham. Jadi hak larangan tadi dari sudut tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi sebenarnya hakikatnya tidak bercanggah lah. Lepas tu daripada hadis ni juga kita kena faham bahawa kalau kita nak buat gini, maknanya sebab tu dia kata Nabi letak bawah katil. Maknanya kemungkinan nak sepak ke tak akan berlaku lah. Sebab kalau sepak ni boleh jadi terbalik, kotor. Hak tu nak jaga hak tu. Jadi kena berhati-hati. Hak paling besarnya ke dia? Bau tu lah. Bau tu. Baik, hadis ke-30 daripada Umar kata, an Umar qala ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abulu qa'ima faqala ya Umar la tabul qa'ima fama yultu qa'ima ba'du. Apa ni? Fama bultu. Atas wazan qultu. Bultu qa'iman ba'du. Daripada Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah melihat aku kencing dalam keadaan berdiri. Rasulullah pernah tengok aku kencing dalam keadaan berdiri. Lalu baginda bersabda, wahai Umar, janganlah kencing sambil berdiri. Bila Nabi sebut gitu, saya Umar kata, fama bultu qa'iman ba'du. Selepas tu aku tak kencing lagi sambil berdiri bila Nabi sebut gitu.
Qala Syekh Al-Imam Muhyiddin Sunnah rahimahullah qad sahha. Kata Al-Imam Muhyiddin Sunnah, cuba tengok situlah Muhyiddin Sunnah tu siapa? Tu Imam Baghawi, pengarang asal Masabihus Sunan. Kita asalah kepada Mishkat ni. Bab Mishkat ke asal daripada Masabihus Sunnah Imam Baghawi. Jadi dalam asal kitabnya memang kata sesungguhnya telah sahih. Mana hadis ni sahih lah. Cumanya ada di situ tu. Cuba tengok hadis yang ke-31 tu. An Hudzaifah qala, hadis yang ke-30 Nabi lari rumah kencing. Cuba tengok hadis ke-31. An Hudzaifah qala, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam subata qaum fabala qa'ima qila kana dhalika li'udhrin. Daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat buang sampah milik satu kaum. Lalu Nabi kencing di tempat itu sambil berdiri. Hak tadi dia lari rumah kencing. Hak ni dia sendiri kencing sambil berdiri. Bagaimana penyelesaian hadis ini? Jadi dikatakan Nabi buat begitu kerana uzur. Kerana Nabi uzur. Ada dalam setengah riwayat kata Nabi sakit lutut. Nak belok tak boleh. Ada yang kata begitu. Ada lagi alasan-alasan lain. Kita baca dulu. Kita baca. Saya ambil sikit lagi. Kita perhabis punya ni. Ulama mengemukakan pelbagai pandangan tentang sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Imam Zarqani mengemukakan beberapa pandangan dalam kitab dia, iaitu dia sebut ginilah. Dia kata Ibnu Hibban kata, apa yang Nabi kencing sambil berdiri ni? Maknanya hak kencing sambil berdiri ni bukan kebiasaan lah. Hak semua pun sambil duduk. Supaya kita kata sapu kepala 3 kali lah masa ambil wuduk tu. Kenapa ulama bincang? Bila bincang hadis tentang sapu kepala ni, dalam Sunan Abu Daud misalnya, sekali sapu kepala. Sekadar air yang terlekat pada dinding kulit ni. Orang kita ni tak kena tak bila kita basuh kepala kita buat gitu. Tu dia panggil ghurfah. Ghurfah dia panggil ghurfah ni. Ni ghurfah ni ghurfatain. Buat gitu tu dia panggil ghurfah. Hak tu untuk basuh muka. Kalau untuk sapu kepala Nabi basuh tangan, Nabi buat gitu. Lepas tu Nabi buat. Sebab dia sapu dia tak sama dengan basuh. Tak apalah. Tetapi dalam riwayat Abu Daud ada sebut ada sahabat Nabi pernah buat 3 kali. Sapu ni 3 kali. Ulama bincanglah buat apa 3 kali. Maknanya asalnya sekali. Dalam mazhab Syafi'i dia tarjih 3 kali. Tak apalah. Ada macam-macam lah dalam syarah Badlul Majhud tu sebut, ada kata kerana tu musim panas sangat, tak padas sekali. Boleh lah. Tapi asalnya sekali ya. Hak sapu. Supaya juga ni. Apa ulama kena bincang? Apa Nabi sambil berdiri? Sebab hak biasanya duduk. Maka dinakalkan oleh Imam Zarqani dalam kitab dia kata Ibnu Hibban kata, kerana Nabi SAW tidak menemui tempat yang sesuai untuk duduk, kerana tempat berhampiran dengannya adalah tempat pembuangan sampah. Sebab tak ada tempat lain. Jadi nak duduk situ tak sesuai. Dari sudut tu. Tempat tersebut biasanya lembut menyebabkan air kencing tidak akan melantung kembali kepadanya. Sedangkan ulama mengatakan kerana kelembutan tanah itu serta meresap sehingga tidak akan terkena orang yang kencing sedikit pun dari kencing. Sebenarnya hak betulnya tanah lembut tu lah hak sesuai untuk kita duduk. Kalau tanah tu keras, air kencing tak akan melantung, kena fizikal kita tu. Sebab tu ulama kata bukan kis tu, kis nak duduk tu, kis tu siapa? Tak sesuai nak duduk. Tapi dalam setengah riwayat hak ni Nabi kencing tu bukanlah air kencing Nabi tu, dia ada dinding. Sebenarnya ada dinding. Dia macam gini lah dalam syarah tu. Dia macam dinding gini. Dinding ni dinding orang panggil kebun satu kaum. Dia dulu kalau tanah Arab lah ni pun kita tengok dia punya pagar dia tu dia ikat bata. Dia konkrit. Alik sana tu alik sini ni tempat dia longgok sampah, tempat dia bakar. Jadi Nabi kencing situ, maknanya air kencing tu kena pada dinding tu. Jadi bila kena pada dinding dia ngecik Nabi, dia turun ke bawah. Jadi nak duduk tu tak sesuai. Ada setengah kata Nabi sakit pada waktu tu. Nabi sakit. Tu. Ada setengah kata nak duduk tak sesuai. Lepas tu ada kata Nabi terpaksa. Oleh kerana hari tu Nabi ada khijah penting, mesyuarat apa tak tahulah ada khijah penting. Jadi Nabi terpaksa tahan air kecil. Ada juga ulama kata gitu. Semua tu ada riwayat tu. Jadi Nabi cepat-cepat tu tak nak siapa tak ada. Terpaksa. Ada juga yang kata gitu macam-macam lah. Buat apa tu? Nak ayatnya bahawa kecil sambil berdiri ni bukan kebiasaan. Bukan kebiasaan.
Gitu. Ada juga setengah ulama kata Nabi nak isyarat bahawa kencing sambil berdiri ni harus dalam keadaan tertentu. Ada juga kata tak, Nabi nak buat sebab gini dia dah orang Arab dulu, orang Arab zaman jahiliah ni, orang jatuh dia kena kencing sambil berdiri. Sebab orang kencing sambil duduk ni untuk orang tino saja. Kalau ada orang kencing sambil duduk, orang akan buat nganyun supaya orang tino kencing sambil duduk. Tu zaman orang Arab dulu. Sebab orang tino tak sesuai nak kencing sambil berdiri. Kita tak faham. Tu lah nak kencing mana sambil berdiri. Jadi zaman Arab dulu macam dia kalau duduk ni untuk orang tina saja. Jadi kalau orang jatuh kecil sambil duduk, tu tak boleh. Jadi Nabi nak ayatnya, dak. Kau kecil sambil duduk tu bukan kis dia tina, tu nak buat tak ada. Jadi kecil sambil berdiri nak ayatnya boleh juga. Boleh juga. Tu ya nak ayatnya. Lepas tu jadi memang ada sebut dalam mana orang-orang kafir ni dia buat ngani syarat Nabi. Bila masuk Islam duduk kecil. Sebelum tu berdiri. Tu. Nabi nak ayatnya bukan kaitan tu. Hukumnya nak gitu. Sebab apa? Sebab duduk kecil ketika duduk tu dia lebih menjaga banyak perkara. Air kecil tidak kena pada fizikal, tidak kena pakaian, air kecil tidak ngecik pergi jauh. Jadi bila nak kecil sambil duduk tu kena tengok pula tanah yang sesuai tu bagaimana. Tanah pasti sesuai sebab dia merosak lalu. Baik, kalau kencing sambil berdiri pun mana lebih baik dengan tanah ni? Kalau tanah kerah lagi tak sesuai kencing sambil berdiri. Jadi banyak ulama bincang dalam syarah Ethiopi sebut tu dalam syarah Nasai tu. Jadi sebab itulah ramai ulama kata sebenarnya Nabi kencing sambil berdiri ni dua perkara. Pertama sekali Nabi fizikal Nabi tak sihat, dia sakit lutut. Memang ada pun Nabi sakit lutut. Lepas tu kenapa Nabi ngadak kepada dinding kebun satu kaum, situ ada tempat sapuh dan sebagainya. Supaya air kencing tu dia tidak direct kena tempat sapuh. Sebab bila tempat bakar sapuh biasanya tanah dia tu keraslah tempat bakar. Jadi Nabi mengadap pada dinding itu supaya kena dinding. Bila kena dinding air kencing dia tidak akan ngecik pergi lain lah. Saya pernah jumpa, biarlah sebut sikit minta maaf ni. Sebut sikit lagi dah. Pernah di satu masjid ni ada jemaah tabligh lah. Ini saya nak sebut ni dia buat demo lah. Dia kata cara kencing Nabi bila dia kencing, dia kata bila dia kencing tu tak siwi kenanya gitu, letak tangan ataupun kayu biar air kencing tu kena pada kayu tak ngecik dia akan jatuh gitu. Kita tak cakap cari hadis tak jumpa tu. Duk tanya guru pun kata letak tangan tak sabar, tu bercanggah. Kalau kata letak tangan bercanggah. Kalau letak kayu pun saya duk rasa dia ambil kira dinding tadi. Bila kecil di dinding tu kan, maka dia tak akan ngecik sebab kena dinding tu dia jatuh lalu air kecil tu. Tetapi sebenarnya agak sukar juga nak terima sebab tak jumpa. Untuk guru saya kata tak ada tu dalam hadis memang tak ada langsung. Misalnya dia ambil kayu dia letak depan, dia kecil biar kena kayu tu. Tak sering ngecik lah. Tu wallahualam kita duk tanya beberapa guru pun tak ada dalam hadis, memang tak ada pun tu, tak jumpa pun. Tapi ada dia buat demo di masjid tu kenali dulu. Lepas asal dia nak ayat cara kencing Nabi. Jadi bila kita mengaji hadis tu, guru kita pun boleh tak jumpa kerja lagu ni. Pas hari ni pun tak jumpa lah. Jadi misteri gitu masalah tu. Kalau ada kena ayat tak apalah. Tu sebab tu dia sebut sini. Sini kan dia sebut dah Nabi kencing sambil berdiri ni kerana uzur. Dia sebut ni kerana uzur. Mana dalam keadaan biasa tidak gitu. Baik, cuba kita tengok. Tu seterusnya, sebahagian ulama yang lain pula berpendapat kencing berdiri dapat mengelakkan dari keluar angin beserta suara bersamanya kerana tempat itu berdekatan dengan penempatan orang ramai. Ada juga kata gitu. Sebab kalau duduk tu boleh jadi selain pada kecil tu keluar kentut pula. Tak sesuai sebab orang-orang ulama kata macam mana kencing kawasan orang ramai ni. Tu sebab dia gini ya, sebab tu ni ada setengah riwayat sebut tu sahabat Nabi dia tebing Nabi. Memang ni tidak jauh ni Nabi tubik daripada tempat dia duduk sibuk dengan kerja dia. Mana dia tidak jauh. Memang betul sungguh tu dari riwayat sebut tu kawasan ada orang. Tapi ada orang pun tidaklah ramai seperti Kedah tu. Sebab tu ada sahabat Nabi dia tebing dengan tubuh dia. Pakat dulu ikut Nabi. Tak sebi nampak sangat Nabi. Ada juga sebut gitu. Tapi kukuk mana pun kita kata hak tu kalau dia duduk pun tak ada masalah tu. Apa yang berdiri tu. Sebab itulah setengah ulama kata pendapat kuatnya kerana sama ada sakit
dah ataupun kerana tak sesuai nak duduk. Tepat tu sebab dia subatah ni tepat buat apa ni sapah. Baik. Tak apalah. Ia disokong oleh riwayat Abdul Razak daripada Ma'mar katanya kencing sambil berdiri lebih memelihara dubur. Ni takut ketuk lah. Takut ketuk engkau dekat orang, takut bunyi. Hak ni lah saya sebut sebelum ni berkali-kali kalau kita nak buat bilik air, kena buat tempat yang kira-kiranya mana kita selesa lah. Jangan buat depan ruang tamu. Sebab setengah-setengah tu tak. Moga kita bila buang air kecil boleh kira kalau jenis buang air besar kak. Hak ngesik pun ada bunyi macam-macam bunyi tu. Jadi tak sesuai lah. Tak sesuai. Kena hak sakit perut tu kak. Macam-macam. Jadi kalau mengikut ulama ni nak jaga juga tu. Sebab tu masuk maruah juga tu. Sebab saya sebut tu lah orang duduk makan ruang tamu tiba-tiba hak duduk tingkat atas ni buang. Moga dia punya saluran tu duduk betul-betul depan muka pintu nak masuk rumah tu dia bunyi gluk-gluk-gluk dia bunyi tak. Enggak kita duduk tengah minum air dengan kuih ke apa ada tak. Tu kena saya sendiri tu. Kita pun tengok kita kata niat air terjun lah dia tu. Niat air terjun jeram mana-mana. Nak mana? Tu sebab tu setengah rumah kalau pernah saya begitu memang dia tutup sehingga tak bunyilah dia tutup dengan kapur jadi tak keluar jadi kendak suara lah. Kendak udara jadi tak bunyi. Kok mana pun kalau nak buat rumah janganlah buat plan gitu. Tak sesuai dengan hadis. Gitu kan. Baik. Pandangan yang lain merujuk kepada apa yang diriwayatkan daripada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahawa orang Arab melakukan rawatan dengannya kencing sambil berdiri untuk sakit pinggang. Ni sakit pinggang. Kalau sakit pinggang satu bentuk rawatan dia kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Boleh jadi baginda melakukan itu kerana faktor tu. Sebab tu dia sebut uzur. Sebab ada setengah riwayat kata sakit lutut. Nak belok tak boleh. Al-Hakim dan Baihaqi meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri ialah kerana sakit pada belakang lutut dia ni. Orang panggil pelipatan. Di pelipatan Kelantan panggil. Hak lutut depan ni hak orang gomok tu nak orang gomok tu ada tu nak. Hak belakang tu. Sakit situ. Jika riwayat ini sahih tentu pelbagai pandangan ulama tidak diperlukan lagi tetapi ia didhaifkan oleh Imam Daruqutni. Jadi Daruqutni dah kata dhaif kata Nabi sakit pelipatan tu, sakit lutut tu. Yang jelas dan tepat ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sedemikian untuk menerangkan keharusan kencing sambil berdiri. Takut kata haram pun kencing sambil berdiri. Kebiasaan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah kencing sambil duduk. Hadis ini menunjukkan harus kencing sambil berdiri jika tiada tempat yang sesuai untuk duduk dan selamat dari percikan air kencing. Namun begitu ia menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana yang menjadi kebiasaan yang kita boleh sebut sebagai sunnah baginda ialah kencing sambil duduk dan berdiri kerana situasi tidak mengizinkan untuk duduk. Sebab tu Maulana Anwar Shah berpandangan perbuatan tersebut tidak dibenarkan jika ia merupakan syiar orang kafir. Sebab itulah walaupun ada Nabi kecil sambil berdiri kita tak jumpa seorang pun ulama kata sunnah juga kecil sambil berdiri. Tak ada seorang pun ulama kata gitu. Hak sunnahnya duduk. Jadi betul lah ulama kata hak kecil sambil berdiri ni ayat harus saja. Tapi tak boleh kita nak kata tu sunnah Nabi. Tak boleh. Tu. Anwar Shah kata kalau kecil sambil berdiri itu menjadi kebiasaan, menjadi da'bul kafirin, menjadi kebiasaan orang kafir, tak boleh. Tak boleh. Sebab tu kalau kita pergi ke tempat-tempat kadang-kadang dia ada buat hak kecil sambil berdiri dia letak dinding tu kan. Hak tu kalau parok kalau boleh hajah tak sah lah. Sebab hak tu dia jadi tak puas, lepas tu dia tak sesuai lah sebenarnya. Kecuali dalam keadaan terdesak. Penuh habis tu musim perayaan misalnya. Tu tak kira dah tu. Dalam keadaan biasa kalau ada ikhtiar lagi, masih ada ikhtiar pilihan lagi, jangan kecil sambil berdiri. Gitu. Walaupun benda tu harus. Tengok Anwar Shah dia kata kalau hak tu menjadi syiar, menjadi kebiasaan orang tidak Islam, tak boleh. Dan hak ni menjadi kebiasaan masyarakat Arab jahiliah. Sebab dia kata kecil sambil duduk ni hak tu perempuan. Sebab tu dia ada wak nganyi sahabat Nabi. Bila masuk Islam duduk kecil. Sepore tino dia kata. Dia ada wak nganyi. Gitulah hadirat insya-Allah untuk akan datang kita akan sambunglah perbincangan fasal yang ketiga. Kitab ni pun nak habis ni. Ni. Silap-silap hari bulan minggu depan boleh habis ni. Sebab dia lebih kurang tu. Tak apalah. Kalau habis ni kita pergi seterusnya insya-Allah akan ada lah kitab tu. Kalau tak ada pun kita kira lah ke mana pun gitulah.
Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.